أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat dan seterusnya ditambah lagi nikmat dengan berkat kesyukuran. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-192, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atta', rubbama ruzikal karamata man lam takmul lahu al-istiqamah. Maksudnya, ada kalanya diberi rizki kekeramatan, yakni keistimewaan seseorang yang belum sempurna istiqamahnya. Baik, kalam hikmat ini secara mudahnya bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang mengurniakan perkara-perkara yang disebut karamah atau kekeramatan kepada orang-orang yang dari segi keyakinan dan amalannya belum sampai ke tahap istiqamah. Berlaku. Baik. Jadi sebelum menjelaskan tentang maksud yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' menerusi kalam hikmat ini, saya ingin menjelaskan dulu istilah karamah dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengannya, supaya kita faham dan tidak keliru tentang perkara ini. Karamah maksudnya kejadian-kejadian aneh, perkara-perkara pelik yang terjadi pada seseorang atau yang dizahirkan pada seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemuliaan kepadanya. Jadi bila disebut keramat ini, pertama sekali sudah tentu dia adalah perkara pelik, perkara aneh, luar biasa. Tapi bukan mustahil. Luar biasa ni bukan menjadi kebiasaan lah, tapi bukanlah benda itu benda yang mustahil pada hukum akal. Akal boleh menerimanya, tetapi jarang berlaku pada orang, berlaku pada seseorang itu. Jadi dasar karamah ini atau kekeramatan ini adalah perkara aneh. Bahasa Arab disebut khawarikul adah, perkara-perkara yang menyalahi adat kebiasaan. Baik. Kemudian keramat ini terjadi, tujuannya apa? Tujuannya pada dasarnya dia bertujuan untuk memberi kemuliaan kepada seseorang itu.
Baik, jadi di sana ada beberapa istilah lain yang perlu kita fahami bersama supaya kita dapat membezakan keramat dengan perkara-perkara lain. Sebab dalam Islam, perkara-perkara luar biasa ni, perkara-perkara aneh ni ada banyak jenis. Dinamakan dengan beberapa nama. Tapi semua itu adalah perkara-perkara pelik, perkara-perkara luar biasa. Jadi antaranya karamah ini. Tapi ada istilah lain yang disebut sebagai mukjizat, yang disebut sebagai irhas, yang disebut sebagai ma'unah, yang disebut juga sebagai sihir dan juga istidraj. Jadi perkataan-perkataan ini semuanya adalah merupakan perkara-perkara aneh, perkara-perkara pelik, perkara-perkara yang luar biasa. Bagaimana kita nak membezakan antara istilah-istilah ini? Baik, kena tengok kepada siapa perkara ini berlaku. Itulah kunci untuk kita memahami sesuatu itu, sama ada jadi keramat ke ataupun jadi benda lain. Tengok kepada siapa dia berlakunya perkara ni. Bukan semata-mata perkara aneh, bukan semata-mata perkara pelik. Kena tengok. Baik, sekiranya ia berlaku kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, setelah mereka diangkat dan diutuskan menjadi rasul, diangkat menjadi nabi dan rasul, maka perkara ini sudah tentu dinamakan mukjizat. Dan mukjizat ini sudah terhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi selepasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi andaian sesuatu itu kejadian luar biasa ni yang baru berlaku lah, yang sedia ada dan berkekalan, itu bukan. Seperti Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran itu berkekalan. Sedangkan ianya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang itu tidak termasuk apa yang saya nak sebut ni. Yang ni perkara aneh, perkara pelik yang baru berlaku di zaman kita ini, atau zaman selepas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara aneh ini tidak ada kemungkinan lagi ia adalah merupakan mukjizat. Tak ada dah. Sebab apa? Kerana zaman kenabian sudah berakhir. Andaian itu sudah tidak ada. Baik, istilah kedua, irhas. Irhas ini menurut ulama usuluddin juga merupakan perkara aneh, perkara pelik, perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang yang suatu hari diangkat menjadi nabi. Tapi perkara ni berlaku sebelum dia diisytihar dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Seperti perkara-perkara aneh yang berlaku kepada Nabi Muhammad sebelum baginda diangkat menjadi nabi pada waktu berumur 40 tahun. Sebelum itu sudah banyak berlaku perkara aneh yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara-perkara yang pelik itu, yang aneh itu, yang berlaku sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka itu dinamakan irhas. Istilah usuluddin. Kemudian ada istilah lain, ma'unah. Ma'unah ini juga perkara pelik, perkara luar biasa, perkara aneh yang berlaku kepada seseorang mukmin. Berlaku pada mukmin, bukan yang lain. Pada seorang mukmin, cuma mukmin ini tidaklah sampai ke tahap wali. Dia orang soleh, orang baik. Lalu berlaku padanya itu perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kesolehan dia itu tidaklah kita sebut sebagai wali dan yang sederajat dengannya, tidak. Dia orang biasa, tapi bukanlah orang jahat, orang baik, orang biasa. Maka perkara yang aneh
yang pelik, yang luar biasa berlaku pada orang seperti ini dinamakan sebagai ma'unah. Tapi jangan keliru dengan nama kumpulan yang pernah timbul di negara kita dulu yang juga diberi nama ma'unah. Itu nama kumpulan. Jangan samakan dengan ini. Hak saya sebut ni istilah, bukan kumpulan. Baik, kemudian ada istilah sihir. Sihir ini perkara aneh yang berlaku kepada orang-orang yang kafir atau fasik. Kafir pun boleh berlaku, pada orang fasik pun boleh berlaku. Yang mana kejadian luar biasa tadi itu berlaku kepada orang seperti ini, yakni orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang yang tenggelam dalam kejahatan dan keburukan, menggunakan kaedah-kaedah tertentu, terjadi perkara pelik dan aneh, maka itu dinamakan sebagai sihir. Demikian juga istidraj. Istidraj dan sihir ini dekat-dekat. Perkara aneh, perkara pelik, luar biasa, yang berlaku kepada orang yang sejenis dengan itu juga, yakni orang kafir ataupun orang fasik, yang mana berlaku perkara pelik ini sebenarnya untuk menambahkan kekufuran mereka itu, untuk menambahkan kefasikan mereka itu bila berlaku perkara aneh ni. Jadi sihir dan istidraj ini kadang-kadang benda yang sama dari dimensi yang berbeza, atau boleh kita pisahkan, bezakan dia pun boleh lah. Tapi dia dua ni, sihir dan istidraj ini dia dekat-dekat. Dinamakan istidraj kerana fungsi dia tu. Fungsi dia, terjadinya perkara aneh, terjadinya perkara pelik itu yang akan menjadikan orang ini lebih berlarut-larutan di dalam kekufurannya, di dalam kefasikannya. Contohnya macam mana? Dia ini ingkar kepada Allah, tak percaya kepada Allah. Kemudian mungkin dia mempelajari sesuatu, mengamalkan sesuatu, tiba-tiba terjadi perkara aneh, terjadi kepada perkara pelik. Orang macam ni yang tidak percaya kepada Allah, yang syirik, yang kufur dan sebagainya, bila dia melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, lalu terjadilah perkara aneh, perkara pelik, maka orang seperti ini dia akan menambahkan kekufuran. Sehingga dia tahu, kalau kita ni salah, tak jadi pelik pula. Betul ya jadi ni. Dia pakai buah tu. Demikian juga istidraj. Dilakukan perkara yang dilarang, perkara salah, jadi juga, berlaku juga perkara aneh dan pelik. Lalu berlakunya perkara ini dijadikan tanda oleh orang macam ni, seolahnya apa yang dia buat ni betul lah. Kalau salah, tak akan jadi pelik pula, tak akan berlaku, tak akan ada pertolongan. Jadi sihir dan istidraj ini, dia akan menjadikan orang yang terjadi padanya itu perkara pelik ini berlarut-larutan dalam kesesatan itu, bertambah-tambah dalam kekufuran dan tipu dayanya itu. Dia tak semayang bang ataupun semayang sekali-sekala celuh-celeh kata orang. Sekali semayang, sekali tak. Kemudian banyak melakukan dosa. Tiba-tiba entah dia amal sesuatu itu, orang sakit jadi sembuh. Kemudian bukan sekali, banyak kali. Lalu mari fikir, kalau aku ni kadang tak betul, tak akan jadi benda ni. Jadi seolahnya kejadian pelik itu, seolahnya menjadikan dia ni menerima keadaan dia itu macam betul. Jadi tak apalah, aku tak semayang mana pun tak apalah, jadi kok. Aku buat uduh pun tak apa, jadi juga. Ni tanda. Tanda sudah tertipu. Sihir dan istidraj, buat perkara yang dilarang, jadi juga. Tak apalah kalau gitu. Betul lah, kalau tak betul tak akan jadi. Itu maksud istidraj, tipu daya. Sehingga dia rasakan apa yang dia buat tu betul. Dengan berdalilkan keanehan yang berlaku tu, yang dianggapnya sebagai pertolongan. Padahal keadaannya yang buruk, kekufurannya, kefasikannya. Itu tanda kita nak kenal istidraj, tipu daya. Ulama tasawuf telah menyenaraikan beberapa kriteria yang lain untuk kita kenal tipu daya ni. Kadang-kadang
nampak tebeng, tanda-tanda dia tu. Iaitu orang yang terlibat dengan perkara aneh ni, jelas terang-terang i'tikad dia tu campur dengan i'tikad yang palsu, i'tikad yang karuk, i'tikad yang fasid, i'tikad yang salah, pegangan yang salah, kepercayaan salah. I'tikad pun tak betul. Kemudian amalan pun banyak amalan-amalan yang bercanggah dengan syarak. Hak tu terang. Terang kita nak letakkan itu sebagai sihir ataupun istidraj. Tapi kadang-kadang tanda-tanda yang terang ni tak nampak. Pegangan dia macam pegangan kita juga. I'tikad sama. Dia mengaji sifat 20, dia pun mengaji sifat 20. Amalan macam orang lain. Dia semayang, dia tak tinggal semayang, dia puasa. Kadang-kadang ada lagi kemungkinan dalam keadaan seperti itu pun menjadi sihir dan istidraj. Dan dia ada tanda-tanda yang khusus, yang agak rumit sikit. Nanti saya akan jelaskan tanda-tanda itu bila sampai waktu yang berkenaan lah. Sebab ada benda saya nak jelaskan dulu sebelum itu. Tanda-tanda ni. Jadi kita tengok seorang tu memang pegangan dia pun salah, duk percaya kepada hak bukan-bukannya, yang melibatkan syirik, yang melibatkan kufur dan sebagainya. Kemudian amalannya tu banyak benda-benda yang bertentangan dengan syarak. Tiba-tiba jadi hak pelik-pelik itu. Hak tu senang kita letak. Letaklah sebagai sihir dan istidraj. Tak kira lah guna-guna pun. Tak situ lebih senang. Cuma saya kata tadi tu ada kekeliruan pada orang yang tidak seperti itu. Biasa. Tidak ada pegangan-pegangan yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amalan dia pun bukanlah orang yang fasik. Tapi masih ada ruang istidraj. Yang ini kita nak kenal hak ni. Dia ada tanda-tanda yang agak rumit sikit. Nanti yang akan saya terangkan bila ada ruang nanti. Baik. Jadi kalau begitu keramat ni apa? Keramat ni perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku kepada seseorang yang disebut sebagai wali. Cuma tinggal lagi tahap-tahap kewalian itu tidak sama. Ada tahap yang rendah, ada tahap yang tinggi. Tetapi sudah ada makna-makna kewalian dia itu. Itu disebut sebagai karamah. Baik. Kalau begitu, apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' Mufti Kalam Hikmat ini? Syekh Ibn Atta' nak beritahu, kadang-kadang seseorang itu berlaku pada dia perkara-perkara aneh ni. Perkara-perkara pelik ni. Tapi dari segi istiqamah, dia belum betul-betul istiqamah. Zahir dan batin dia tu. Tetapi bukanlah dia orang fasik. Apatah lagi orang yang kafir, orang musyrik, tidak. Dia orang soleh. Dia orang baik. Kata orang, bau. Ada bau kewalian tu, ada ciri-ciri. Tapi ciri-ciri itu tak teguh molek. Jiwanya itu dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik, dengan khusyuk, dengan hadir hati, dengan keyakinan. Tapi sifat-sifat itu naik turun. Kadang-kadang kuat khusyuknya, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang hatinya penuh dengan kebaikan. Kadang-kadang mari juga sekali-sekala dicelah sifat-sifat yang buruk kadang-kadang. Jadi belum istiqamah hatinya. Demikian juga amalannya. Kadang-kadang dia sembahyang fardu tu tetaplah dia buat. Tambahan-tambahan tu. Kadang-kadang dia buat, kadang-kadang terlepas. Kadang-kadang mari rajin, kadang-kadang mari malah. Jadi belum istiqamah. Asas kewajipan sudah dilaksanakan dengan baik. Tapi yang tambahan tadi ni, kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Maksudnya, tidak sampai ke tahap betul-betul istiqamah mulai lagi. Maka, orang seperti ini kadang-kadang dizahirkan juga perkara-perkara yang karamah ini, perkara pelik ini. Berlaku juga kepada orang seperti ini. Dalam keadaan dia tidak betul-betul istiqamah lagi. Tapi bukanlah berarti dia seorang yang kafir, dia bukan seorang yang fasik, apatah lagi seorang yang kafir dan musyrik. Tidak. Dia sudah soleh, sudah baik. Bau tu, kesolehan dia tu ada dah. Makna-makna kewalian tu timbul dah sikit-sikit. Tapi dah istiqamah molek. Tapi sudah berlaku perkara aneh. Sedangkan dari segi ta'rifannya, bahawa keramat ini atau karamah ini, perkara aneh, yang pelik, yang berlaku kepada orang yang disebut sebagai wali. Lalu macam mana ni? Syekh Ibn Atta' kata ni, berlaku juga kepada orang yang belum sampai ke tahap istiqamah. Baik itu sudah baik. Tapi tak istiqamah molek, zahir dan batinnya.
Kalau hak batin tadilah, saya sebut dengan makna tadilah. Hatinya sudah ada khusyuknya, ingat dan hadirnya, tapi turun naik. Sudah ada sifat-sifat baiknya yang banyak. Kadang-kadang timbul tergelang. Tak sahabat istiqomah sungguh. Jadi berlaku juga perkara keramat ni. Baik. Pertama sekali, Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita bahawa daripada kalam hikmat ni Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita bahawa kejadian aneh, kejadian pelik, kejadian luar biasa itu bukan tanda yang tepat untuk mengukur kewalian. Itu bukan tanda, satu-satunya tanda atau bukan tanda yang tepat untuk mengukur kewalian. Artinya apa? Artinya kadang-kadang berlaku seseorang tu tak berlaku kepada dia perkara-perkara yang pelik ni, perkara-perkara yang aneh ni, yang luar biasa tak berlaku pada dia, tapi dia seorang wali. Boleh berlaku sebab perkara-perkara yang aneh, yang pelik, yang luar biasa itu bukan pengukur yang tepat kepada kewalian. Memang Allah Ta'ala memuliakan seseorang wali itu antaranya, bukan satu-satunya. Antaranya dizahirkan perkara yang aneh, yang pelik, yang dinamakan keramat ni. Tapi tidak semestinya. Jadi daripada sini dapat kita faham kandungan yang Syekh Ibn Atta' nak khabar kita ni, bahawa kewalian seseorang tu tak boleh nak diukur dengan perkara pelik ni. Dengan erti, kalau kita nak tengok kewalian seseorang tu, duk ita, perhati juga nak tengok hal-hal yang pelik berlaku pada dia. Duk perhati, duk tilik, nak cari kejadian-kejadian aneh berlaku pada dia. Tiba-tiba tak berlaku sikit pun. Jadi kita yang silap dalam mengukur. Silapnya kita di situ. Sebab itu bukan ukuran. Satu. Yang kedua, apabila terjadinya perkara-perkara yang aneh, yang pelik pada seseorang tu, lalu kita letak, ni dia memang sah wali dah. Itu juga silap. Itu juga silap. Berlaku je perkara aneh, perkara pelik, semestinya seorang wali. Belum tentu. Kerana ada kemungkinan terjadi perkara-perkara tadi tu, sihir dan istidraj dan sebagainya. Jadi kesimpulan mudahnya, kejadian perkara aneh ni, yang pelik, yang luar biasa ni, sekalipun dikaitkan dengan kewalian, tapi dia bukan tanda, dia bukan ukuran kepada kewalian. Berarti sekiranya seseorang itu tu dilihat dan diakui oleh orang-orang yang kita yakini sebagai wali, tapi tiba-tiba tak berlaku pada dirinya perkara aneh. Tak berlaku pelik. Tapi orang-orang yang alim ulama, orang soleh, mereka ni seolahnya mengakui dan merasakan dia ni ada tanda-tanda kewalian. Tapi kita tengok dia ni, tak ada perkara pelik, tak ada perkara aneh. Biasa je. 10 tahun dah duduk, tengok duduk ita ni, tak ada perkara aneh. Ada kemungkinan. Jadi sebab apa? Kerana perkara aneh, pelik ini bukan ukuran kepada kewalian. Demikianlah terbalik yang saya katakan tadi. Banyak berlaku perkara aneh kita ni. Kakang pelik, kakang berlaku ni, pelik saja. Apakah dengan kejadian itu, lalu kita nak secara pasti nak menyatakan dia ni seorang wali? Belum tentu. Itu pedoman yang perlu kita faham tentang perkara ni. Saya khabar gini ni ada tujuan. Terutamanya di zaman kita ni. Ada tujuan. Tujuan apa? Ada di antara orang kita ni, ahli masyarakat kita ni, kadang-kadang menjadikan itu sebagai pedoman. Kemudian ada juga di antara orang kita ni yang ada keinginan yang baik. Keinginan ni baik. Nak cari orang-orang yang baik untuk diambil pedoman. Cuma pedoman yang dipakai tu kadang-kadang tak tepat. Tak betul. Lalu dia mengakibatkan akibat yang negatif. Akibat yang buruk. Buruk ke mana? Dia ada niat nak cari orang-orang soleh ni kerana nak belajar ke, nak ambil pedoman ke. Cuma dijadikan perkara aneh ni sebagai pedoman. Mula dia siasat cerita dengar. Ada tak cerita pelik-pelik orang ni. Ada tak hal-hal yang aneh pada orang ni. Dia dengar daripada orang. Kemudian dia nak tengok sendiri.
Kemudian dia mendapati ada. Pelik, aneh ni. Jadi atas niat yang baik itu dia nak ambil manfaat dan menemui orang macam ni, kadang-kadang berlaku sebaliknya. Kadang-kadang berlaku sebaliknya dengan erti bahawa orang yang temui itu salah orang. Rupa-rupanya orang yang disebut sebagai ahli istidraj. Orang yang terpedaya, tertipu dan mengakibatkan akibat yang buruk. Dalam sejarah negara kita ini sudah banyak berlaku. Ada peristiwa yang kita tahu, ada yang tidak. Pernah terjadi orang dibunuh dan dikatang, dipotong-potong macam dipotong daging lembu. Dikatang-katang badannya, dibunuh. Berlaku dalam sejarah negara ni. Dan sejauh yang kita tahu, kejadian ini berkait dengan kelompok-kelompok yang ada makna-makna tasawuf dan hakikat ni. Dikaitkan dengan benda tu. Mati kawan ni. Niat bagus nak cari ilmu-ilmu pedoman. Lalu berpedomankan kepada yang aneh. Rupanya salah. Kena benda ada apa sihat. Terkorban. Ini perlu kita berhati-hati. Jangan jadikan itu sebagai pedoman. Pedoman kita bukan di situ. Baik. Sekarang Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita, kalau begitu, apa tujuan perkara-perkara aneh ini diperlihatkan kepada orang yang belum betul-betul istiqamah? Apa hikmahnya? Sebenarnya, kalaulah perkara karamah ni, keramat ni berlaku kepada seorang wali, itu untuk antara tujuannya Allah Ta'ala nak memuliakan orang tu. Nak memuliakan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala nak menzahirkan kudrat kekuasaan dia tu, supaya kita bertambah yakin. Tapi bagaimana sekiranya perkara aneh ni, perkara pelik ni berlaku kepada orang yang belum istiqamah, keyakinan dia naik turun. Tapi bukan ragu, cuma sekali kuat, sekali lemah semangat dia tu. Tak istiqamah molek. Tiba-tiba berlaku juga perkara aneh ni. Kalau yang macam ini, apa tujuannya? Menurut ulama tasawuf, dia kata tujuannya adalah untuk menambahkan keyakinan orang tu sendiri. Kadang-kadang kita ni naik turun keyakinan. Ada harinya semangat, keyakinan kita kuat. Ada harinya lemah sikit. Itu bahawa kita berada dalam keadaan belum istiqamah. Tapi sudah baik. Sudah baik. Cuma belum mencapai darjat istiqamah. Maka ada kalanya Allah Ta'ala zahirkan perkara pelik ini untuk meneguhkan keyakinan kita yang kadang-kadang dia down tu. Kita yakin Allah Ta'ala ni maha pemberi rezeki dengan keyakinan yang kuat dan teguh. Sehingga kita tak pandang sangat dah kepada sebab musabab, kerana keyakinan Allah Ta'ala yang memberi. Cari usaha tetap cari, tapi hati tak letak perut. Kata orang tak letak perut, hati tak letak situ. Kerana atas keyakinan rezeki itu Allah Ta'ala kurnia. Pemberian dia belaka. Cari jalan, kerana itu diharuskan oleh syarak, dibenarkan oleh syarak. Dia buatlah seperti yang diizinkan. Tapi dia tak letak perut. Dengan hati, dia tak meletakkan pergantungan hati kepada sebab-sebab itu. Atas keyakinan yang kuat ni. Tapi kadang-kadang keyakinan itu dia mari lemah. Tak kuat molek. Mula mari bila terutamanya pada waktu rezeki itu tak datang atau kurang. Lalu mari goncang hatinya. Mari debur sikit. Mari goncang sikit. Di kala itulah Allah Ta'ala menzahirkan hal yang luar biasa, luar jangkaan untuk mengembalikan keyakinan hatinya kepada Allah. Itu tujuan dia. Itu tujuan dizahirkan Allah perkara-perkara aneh yang luar biasa ni kepada orang yang belum istiqamah ni, untuk mengistiqamahkan hati dia supaya dia bertambah yakin. Allah yakin. Mula-mula mari agak bimbang. Yedak ni mari goncang sikit. Lalu dizahirkan Allah kekuasaannya. Allah. Dia belakang balik asal. Balik kepada keyakinan dan asal. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta'. Baik, kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, hakikat kekeramatan, yakni keistimewaan itu ialah istiqamah. Jadi kekeramatan hak sebenarnya yang dikendaki di dalam tasawuf ni adalah istiqamah. Hak tu hak sebenarnya.
Ada pun perkara pelik, perkara aneh tu, hak tu kalau berlaku dikurniakan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak dizahirkan pun, tak berlaku pada kita pun, jangan kecil hati, jangan susah hati. Sebab apa? Hak tu bukan tujuan. Kalau berlaku, Allah Ta'ala nak memuliakan kita, alhamdulillah. Kalau tidak berlaku pun, tak mengapa. Itu sikap. Sebab apa? Kerana kekeramatan yang menjadi tumpuan dalam tasawuf ni adalah istiqamah. Apa itu istiqamah? Tetap imannya, tauhid makrifatnya teguh dan tetap. Amalan solehnya, akhlak mulianya tetap dan teguh. Sampailah dia akhir hayat, tetap teguh keyakinannya, amalan solehnya, akhlak baiknya berterusan. Itu yang dikenaki dalam tasawuf. Dan sesiapa yang diberikan Allah istiqamah yang ini, keyakinan dia ni tak surut ni, amalan soleh berterusan bertahun-tahun ni, tak kurang ni, akhlak baiknya itu berlarut-larutan, tak berubah-ubah ni, syukurlah. Itulah yang lebih utama. Itu kata saya. Bahawa hakikat kekeramatan, yakni keistimewaan itu ialah istiqamah. Tetap di dalam keyakinan dan kebaikan. Dan kesempurnaan istiqamah itu ialah sungguh-sungguhnya iman. Yani sempurnanya istiqamah itu bila iman tu betul-betul teguh, betul-betul mantap mengisi ke dalam jiwa kita. Dan mengikuti benar apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Jadi imannya teguh, imannya mantap, kuat. Kemudian yang kedua, dia mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Zahirnya itu perintah bersolat dia buat, perintah berpuasa dilaksanakan, perintah lain dilaksanakan. Istiqamah batin, akhlak-akhlak Nabi Muhammad itu menjadi akhlak jiwa dia, akhlak diri dia itu. Perangai-perangai Nabi itu ada dalam dirinya itu. Itulah. Itu yang dikenaki kekeramatan yang menjadi tuntutan dalam tasawuf. Sebab tu bila tengok perkara-perkara pelik yang berlaku pada seseorang ni, dia kamu dah terpedaya. Abu Yazid Al-Bustami, dia kata, jangan kamu terpedaya apabila kamu melihat seseorang itu dapat terbang di udara, dapat bersila dan terbang di udara, atau dapat berjalan di atas air. Sehinggalah kamu lihat dulu, kamu tengok dulu bagaimana kedudukan dia dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi semata-mata berlaku perkara pelik, boleh terbang, boleh jalan atas air atau hal-hal lain lagi, jangan terpedaya, kata Syekh Abu Yazid. Sehingga apa? Kena ukur dulu, tengok dulu sejauh mana dia ni berpegang dengan syariat agamanya, keyakinannya bagaimana, amalan solehnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Tengok situ dulu, barulah boleh nak ukur amalan soleh. Semata-mata pelik, luar biasa, jangan tertipu. Kerana yang berlaku perkara pelik ini tidak semestinya dia wali. Tukang sihir pun boleh berlaku. Pendeta-pendeta agama yang sesat pegangannya, yang salah pegangan pun boleh berlaku. Jadi jangan terpedaya. Itu yang dipesan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Jadi perkara-perkara aneh ni banyak berlaku. Jadi kita nak ukur tu kena tengok orang tu. Kalau di Terengganu kita ni, ulama-ulama kita dulu ni memang sudah suhu terdengar cerita, tersebar cerita ni sampai ke mana-mana, bahkan dicatat dalam karya-karya, dalam tulisan-tulisan dan kajian-kajian orang yang membuat penelitian tentang perkara ni. Ulama-ulama Terengganu kita dulu ni, Terengganu kita ni sudah sebelum ini sudah ada alim ulama yang diketahui umum banyak terjadi perkara pelik yang Allah Ta'ala zahir ke dia. Tok Kupaluh ikut cerita lisang lah. Tok Pelamani ikut cerita lisang. Ini cerita lisang yang kita dengar. Bagaimana dia ni buat alik buah durian dari Terengganu ni buat pergi Mekah tu. Itu cerita lisang yang suhu. Sejauh mana benarnya, wallahu alam. Tapi itulah yang kita dengar daripada orang tua dulu. Cerita dia tu. Cuma oleh kerana benda ni tak ada riwayat seperti hadis,
Kita hanya percaya atas cerita tok-tok guru kita dululah, orang soleh kita dulu, alim ulama kita dulu, banyak cerita benda-benda ni. Kemudian berlaku juga pada Tok Kupalo. Dia belah wahnya, ada ikan dalam. Sebab dia buat satu kenyataan, dia kata, mana-mana yang ada air, ada ikan. Adalah orang nakal sikit. Dah dalam wahnya ada ikan, kan ada air dalam tu. Dia kata ada. Ya belah ada sungguh. Itu cerita. Dan ini disebut dalam buku-buku lah. Mungkin itu pun cerita-cerita yang diwarisi. Tapi cerita-cerita yang berkait dengan catatan orang lain ni, ada juga yang aneh ni, tapi lebih kuat sikit cerita dia, macam mana dia menjadikan kapal British ni sengit. Bila dia naik kapal British tu, dia buat sengit serban dia, kapal British pun jadi sengit. Sehingga orang-orang putih anggap ni orang beratu. Dia kata kat Tunku Balu. Beratu je kata kat Tunku Balu. Itu kisah-kisah lisan dan disebut dalam beberapa rujukan lah. Mak Saleh tulis cerita ni dalam buku. Ada catatan. Dan banyak kisah-kisah lain alim ulama di tempat-tempat lain lagi banyak lah. Sama ada di Nusantara ke negara Arab. Jadi bila berlaku perkara pelik ni, kena tengok orang macam mana. Keyakinan dia macam mana. Tauhid dia macam mana. Makrifatnya macam mana. Akhlaknya macam mana. Amalan solehnya macam mana. Kalau muafakat dengan syarak, maka kita zon lah. Husnul zon lah. Itu adalah keramat. Hakikat sebenar pun kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Kerana kaedah menyebut la ya'riful waliya illal waliyu. Adaknya, waliknya tak kenal wali ni kecuali orang spesial dengan dia juga. Dapat cang lah dengan tanda-tanda itu. Hak dak spesial dengan dia ni gelak gambar. Yedok, hitam putih dak apa jelas. Tapi yang setara dengan dia, pengencamannya lebih dalam, lebih tajam. Baik, dah kita mengaji bab-bab keramat ni, apa benda faedahnya untuk kita? Kita satu soalan. Sebab ada orang kata kita ikan ni bukan tarah untuk kita ni. Baik, saya beri contoh sinilah. Antaranya bab keramat ni, benda faedah untuk kita? Faedahnya untuk kita pada zaman sekarang. Saya nak kau zaman sekarang. Iaitu ramai orang kena tipu gara-gara wali palsu. Ni kena tipu. Akhir sekali habis harta benda. Selas pinggang je tinggal. Habis yang beri ketuk wali ni. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Habisnya dia punggah belaka harta benda. Siapa ke anak bini pun dia beri ketuk wali gitu. Gara-gara hak pelik ni lah. Sebab tu kita kena ilmu ni kena ada hari ni. Kena faham, kena tahu ni. Supaya tidak kena tipu di kaki lebong tu. Yang ada kepentingan. Yang banyak kepentingan. Kerana antara alamat seorang wali tu, antara alamat dia menjauhkan diri daripada harta murid-murid dia. Menjauhkan diri. Hak jenis untuk gedik-gedik, tu jaga-jagalah. Kang gedik sini, kang gedik. Itu dulu lagi kena berjaga-jaga. Kalau diberi, itu cerita lain. Ni kawan ni memang merancang benar dah. Macam mana ni lekok-lekok tu jauh. Akhir sekali selas pinggang. Kawan ni kaya raya. Kata rawa ke jalan. Hasil daripada titik peluh orang lain. Ini jangan dipakai seperti ini. Seorang wali ni, dia akan menjauhkan diri daripada harta murid dia. Tak akan pandang. Kalau orang beri, itu cerita lain. Tapi dia sendiri, kita akan nampak alamat tu, bukan orang jenis kata orang ni, kau kita ni bagi niku. Ni kadang-kadang lambat tengok niku. Kita kenal niku ni. Nak tahu niku dan niku, capuk ikan panggang. Nampak lalu. Tapi kalau awliya, dia tidak ada tanda ini. Dia akan menjauhkan diri daripada harta muridnya. Kalau orang beri itu hal lain. Tapi dia sendiri tak ada ciri-ciri itu.
Jadi alamat-alamat saya nak sebut tadi tu, nak beza antara keramat dengan tipu daya ni, yang halu-halu tu insya-Allah akan saya sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Oleh kerana sudah sampai alamat ni, kita berhenti setakat ni dulu dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.